Wa ammal ladzi, so kita ada dua wa amma sini. Satu fa ammal ladzina amanu, kemudian wa ammal ladzina kafaru. Jawapan dia fayaqulu madza aradallah. Adapun orang-orang yang beriman dan mereka itu beramal dengan faya'lamu, mereka mengetahui bahawa Al-Quran itu hak daripada Tuhan mereka. Adapun orang kafir, mereka akan berkata, apakah yang Allah kendaki dengan perumpamaan itu, kan? Yang ini masalah ba'udah ni. Madza aradallahu bihadza masalah. Apakah yang Allah kendaki dengan perumpamaan ini? Ini perumpamaan menjadikan ba'udah itu sebagai misal. Tak ada misal lain kau, dia kata. Buat benda kecil-kecil ni. Kemudian disebutkan di sini dengan sebab misal tu manusia jadi pecah kepada dua. Satu yang mendapat petunjuk, satu lagi mendapat kesesatan, kan? So dia kata yudillu, masalah ini yudillu bihi katsira, banyak menyesatkan ramai dan juga menunjukkan menjadi hidayah kepada ramai orang juga. Dan kesempatan. So yang sesat itu ialah orang yang fasik. So sekarang ini kitanya nak tahu dari segi i'rab tu, yudhillu tu, dari segi grammarnya, dari segi tata bahasanya, kita nak kata apa dia tu? Kata sifat ke, tafsir ke? Kalau kata sifat, hal ke, kepada masalah. Maksud tu kita boleh tahu dah, sebab perumpamaan ini menyesatkan. Dengan sebab perumpamaan ini menyesatkan ataupun memberi hidayah. Maksud tu kita tahu dah. Tapi dari segi grammarnya, secara halusnya, nanti kita nak tahu. Yang pertama dia kata yudillu, fi'il tu fi'il mudhari' daripada adalla, kan? Adalla yudillu. Empat. Af'ala yuf'ilu. If'alan adalla yudillu. Daripada adalla. So, adalla yudillu. Adalla yudillu mudhari'. So yudillu fi'il mudhari', fi'lun mudhari'un. Kalau nak panjang lagi, fi'lun mudhari'un mazidun. Sulasi mazid. Berubah saja. Dan ni tanda rafa', kan? Wow. So, sebab tu kita kata dia marfu'un. Sebab ada tanda marfu' ni, tanda dhamma ni, tanda rafa'. So dia keseluruhannya marfu'. Fi'il itu sendiri marfu', keseluruhannya dirafa'kan. Ini tanda rafa', kan? So fa'il dia ada huwa dalam ni, mustatirun. Fa'iluhu mustatirun. Istatara. Ifta'ala, mulapan. Mustatirun isim fa'il dia. Mustatirun. Dan kita beritahu dah, kalau sekiranya singular untuk ghaib, sama ada huwa ataupun hiya, mustatir tu jawaz saja. Mustatir jawaz. Sebab jawaz ni maknanya kita boleh ganti sini Zaidun, ganti Ali. So Ali pun pakai yudillu juga, Zaid pun pakai yudillu juga. Kalau muannas tudillu, kan? Tudillu. So tudillu, Fatimah pun boleh pakai tudillu, Zainab pun boleh pakai tudillu. So dia tak khas untuk huwa hiya sajalah, kan? Sebab tu dia kata jawazan. Takdiruhu, sini takdirnya huwa. Ni i'rab dia. Yudillu tu jadi apa? Yudillu tu jadi apa? Di sini dia kata yudillu.
Yudhillu ada dua i'rab dia. Satu dia kata kemungkinan dia ni jumlah asal. Jumlah apa tu? Musta'nifah. Mana dia ayat baru. Habis sinilah ceritanya. Ayat baru pula bukan ibtida' tapi musta'nifah. Maksudnya apa rentetan daripada kisah ni? Apa kesudahan dianya? Apa kesudahan masalah ni? Masalah ni kesudahannya ialah dia menyesatkan. Biasanya musta'nifah ni kita soal apa kesudahannya? Apa soal apa kita boleh bagi ada hubungan dengan ni? Itu kita panggil jumlah musta'nifah. So jumlah musta'nifah termasuk ayat baru. Bila ayat baru dia la mahalla minal i'rab sebab dia tak ada hubungan yang sebelum ni. So yudhillu bihi musta'nifah. Musta'nifah ada kaitan sekitar. tak ada kaitan sekitar. Susah lah anak ni, dia ni selalu jadi besar pergi rumah preti pun tak jadi. Satu lagi dia kata, apa i'rab dia? Satu lagi dia nasab. Yang kedua. So kalau dia nasab dia jadi sifat. Sebab masalah tu sifat. Masalah tu nasab. So, masalah sini dah nasab dah. So masalah nasab. So kata sifat mestilah nasab. Ini jumlah kan? Jumlah boleh jadi mufrad. Jumlah ni takwil dia mufrad. So, mufrad nakirah. Mufrad yang nakirah. So bila dia nakirah, sahlah dia jadi kata sifat kepada nasab, kepada masalah. Sifat kepada masal. Okey, sekarang ni kita tengok wal jumlatu al-fi'liyah, ini yudhillu ni jumlah fi'liyah. Al jumlatu fi'liyatu adalah musta'nifah. Musta'nifatu, ayat mula. Dan dia seolah-olah macam tafsir. Macam mentafsirkan masalah atau benda. Kan? So dia jariyatun. Apa makna jari? Dia berlari, artinya dia berada, mengambil peranan di tempat majra tafsir. So seolah-olah dia jumlah tafsiriyah lah. Jumlah tafsiriyah. Ataupun jumlah bayaniyah, dia bayan juga. Samalah jumlah tafsiriyah, jumlah bayaniyah menjadi tafsir kepada dua jumlah yang sebelum ni. Lil jumlataini yang saya tunjuk tadi, amma tadi. Kan? Ni amma yang pertama, fa ammal ladina amanu, satu. Fa ammal ladina kafaru. So ada dua pihak kan? Sebab tu dia kata sini satu disesatkan, satu diberi petunjuk. Sebab yang atas ni fa ammal ladina amanu tu orang yang diberi petunjuk. So fa ammal wa ammal ladina kafaru orang yang disesatkan. So seolah-olah yudhillu ni mentafsir, mendetailkan lagi tentang kedua-dua ayat ini, fa ammal ladina amanu fa ammal ladina kafaru. Jumlah tafsiriyah. So jumlah tafsiriyah juga termasuk jumlah la mahalla laha minal i'rab. Kira putuslah situ. Sini. Yang ni orang kafir lah. Contoh yang dibuat ni ba'udah ni, perumpamaan ni. Ni cerita lain lah. Cerita lain lah. Cerita nak menjelaskan semua ni lah. Kan? Cerita lain. Ataupun
kalau tak cerita lain punya yang kata-kata sifat ni. Masalah yang macam mana? Masalah yang menyifat, yang menyesatkan. Tak ada koma tu kan. Cuma dari segi hukum je lah, kita belajar dari hukum dari segi kalau so dalam terjemahan kita tu kita dah faham dah, cuma grammar je. Grammar kan dia nak nakirah makrifah tu aja. Dua jumlah yang kita kata tadi tu jumlah yang bermula dengan amma. Ustaz, tak tu jariyatun sebagai Jariyatun musta'nifatun jariyatun. Sifat mausuf. jariyatun sebagai menganukan. Boleh tak? Tak boleh sebab ni kata sifat. Ni kata sifat kan. Fa'ilun. Okey. Sirah fa'ilun ni sirah kata sifat. Kalau kita nak baca jariyatan, sini kena makrifah lah sebab sirah isim fa'il, dia boleh baca nasab tu bila adanya sahibul hal. Kalau tak nak baca kan sahibul hal, boleh dari segi makna tu boleh baca sebagai terjemahan tu boleh, tapi dari segi nahwu tu kita tanya sebagai tu apa yang tak masuk kan, hal ke sifat. Kalau tak masuk hal, sini tak boleh lah. So majra ni apa ni, zaraf lah, zaraf di tempat di tempat tafsir. Untuk dua jumlah yang tadi fa'amma yang bermula dengan musaddarataini yang dimulakan dengan amma, di amma. Jangan lil jumlati al masdarataini, ini masdar musaddarah yang dimulakan dengan amma. So maknanya yang lebih kukuh sikit i'rabnya yang inilah. Yang ni kila ni lemah sikit lah, sebut kila. Lagi kita ngaji sirah tamrid kan? Sirah tamrid ni lemah sikit, dikatakan mana ada orang mengi'rabkan wakila, dia di tempat nasab, mahalli nasbin ataupun fi mahalli nasbi sifati masalan, dia di tempat nasab, yakni sifat nasab sifat masalah. Atau fi mahalli nasbin sifatu masalah. Baik, kalau kita kata sifat, maka kita kena takwil dia tu kepada kalimah yang menunjukkan dia tu sifat. Seolah dia nak kata apa? Sini. Seolah dia nak kata dua ni telah bagi kan? Terbahagi kepada dua. Yudhillu tadi tu. Yudhillu ni. Yudhilli ni, masalah ni perumpamaan yang memisahkan dua kelompok, yang menjadikan manusia terbahagi kepada dua. So ambillah kalimah yang tu, yaftariku, iftaraka itu pun terpisah manusia tu kan. Ini sebab kita takwil, kita bandingkan ini pun mudhari', ini pun mudhari' kan. So kalau kita nak suruh nampak sifat, kita buatlah isim fa'il sini, muftarikun, jadi muftarikan, iftaraka yafriku, iftaraka yaftariku, iftirakan. Isim fa'ilnya muftarikun. So masalan muftarikan. Nampaklah kata sifat kan? Masalan muftarikan. Ini contoh ataupun perumpamaan yang memisahkan an-nas, manusia,
bihi, dengan sebabnya, kepada, ini membahagikan manusia kepada satu yang sesat, ad-dallin, satu lagi yang mendapat petunjuk, al-muhtadina. Baik, kalau kita kata jumlah sini, kalau kata jumlah tafsiriyah, jumlah tafsiriyah, jumlah tafsiriyah, ayat yang digunakan untuk mentafsirkan ayat yang lain ataupun kalimah yang lain. So, ada yang bermula dengan partikel tafsir, ataupun kita panggil adawatu tafsir. Ada yang adamu, biduni, tanpa, kan? Biduni adawatu tafsir. Adawat tafsir ai ataupun an. Saya ayat kan, hal adullukum ala tijaratin, hal adullukum ala tijaratin, tunjikum min adabin al, tunjikum min azabin apa, alimun. Kemudian tu'minuna billah, kan? Tu'minuna billahi wa rasulih. So sampai sini ni, ini tafsir lah. Tak ada ai, tak ada an. Adakah hendakkah kamu tunjukkan, hendakkah aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih, iaitu kamu beriman dengan Allah dan Rasul. Dawat tak ada, boleh difahami. So biasanya dia ada tafsir kepada istifham, biasanya lah, dan tafsir kepada apa tu, kepada soal. Ini soal lah, istifham. Tak ada adawat. Dan kan biasanya dia tafsir kepada ini soal. Soal. Ini ada tanda soal kan? Tafsir. Biasanya tafsir itu tak ada adawat. Tak ada adawat. Macam yang ni tak ada pun yang bentuk soalan kan. Biasa pula. Bihi, yudillu bihi. Yudillu bihi. Menyesatkan dengannya. So mestilah bihi itu milik yudillu. So al-jaru bihi al-jar, majrur dhamehi al-majruru, dan kedua-duanya bermuta'alliq dengan
yudillu. Mana dia kepunyaan mudillu, yudillu. Muta'al liqani bi yudillu. So yudillu kasiran, menyesatkan banyak. Banyak sebanyak orang lah. So sini dia kata maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Okey. Masalan yudillu. Satu. Masalan yahdi. Betul tak? Dua sini ataf dia. So maknanya yang ni ataf kepada yudillu. Waw ni ataf kepada yudillu. Masalan yudillu, masalan yahdi. Ada juga contoh itu menyesatkan orang dan contoh itu juga memberi hidayah kepada ramai orang. Kasiran. So, dia kata dia atfun, dia mengikuti yadillu dari segi hukum. Yudillu. Bihi sama juga, kalau bihi atas tu milik yudillu, yang ni bihi milik yahdi. So bihi jaru al-majrur, dia bermuta'alliq, muta'alliqani biyahdi. Kasiran maf'ulun bih. Okey, sini balik. Habis itu, kemudian ayat seolah macam ayat baru pula. Wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Kan? Dan tidaklah Al-Quran Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu, melainkan dia menyesatkan orang-orang yang fasik. So kita nak kata apa hubungannya ni dengan atas ni? So ada dua i'rab dia juga. Satu, di ayat baru, istiqnaf. Istinafiyah. Ataupun dia hal. Kalau hal mesti ada sahibul hal. Dia hal. Jumlah ni jumlah haliyah. Wal wa ma yudillu wal wawu haliyatun. Misalnya zahaba zaidun, atau jaa zaidun wasyamsu tali'atu. Zaid pergi dalam keadaan masa tu matahari tengah naik. Asyamsu tali'atu. So waw tu waw haliyah. So wama ni waw haliyah. Wama yudillu. Ataupun isti'nafiyatun. Ayat baru. Baik, ma ni apa makna? Bukan makna allazi kan? Dan yang bukan dan tidaklah. Sebab apa? Sebab ada illa kan? La ilaha illa. Ma jaa ma jaa al-qawmu illa zaidan. Ma jaa
illa Zaid. Apa? Illa Zaidun. Tak? Ni sama dengan makna dia Ja'a Zaidun. Ma ja'a illa Zaidun. Tak datang melainkan Zaid. Kan? Yang ni ma ja'al qaumu illa Zaidan, ataupun boleh baca Zaidun. Sebab dia sama dengan ja'a Zaidun. Betul tak? Kita baca Zaidan ni kena pertimbangkan illa. Illa jar dengan majrur, al-jaru ba huruf jar, ini al-jaru. Hi domain, dan dia itu hukum dia di tempat majrur ru, dan dia kepunyaan yudhillu. So muta'al liqani bi yudhillu. Illa kita panggil di sini apa tu? Dia panggil sini adatun, ada ni partikel lah. So adatu hasrin. Adatu hasrin. Hasrin mana kita limitkan, kita hadkan. Mana tak ada orang lain, dia aja yang mari, tak ada orang lain. Macam la ilaha illallah, tak ada dah. Allah tu satu. Kita punya hasar dah. Kita ada limit dah. Tuhan tu hanya satu saja. Kita hadkan. Kita panggil adatu hasrin. Kalau kita ingat, kita belajar dulu, mungkin ada tu hasrin ni kita kurang ngaji ya. Kita ada istisna. Istisna. Kecuali. Dia pun macam kecuali kan. Tapi beza dia, apa bezanya istisna dengan hasar? Kedua-duanya guna illa. Kedua guna illa. Ini istisna, ini hasar. Hasar khas digunakan untuk kalam nafi. Sebab tu kena mula dengan ma. Kalau untuk nafi, dia nama dia dah nama hasar dah. Ada tu hasar. Kalau tidak sebaliknya, kita panggil adatul istisna. Mana kecuali juga, tapi dia dah khusus. Khusus yang tu aja. Semula. Dia sama juga istisna sebab kita guna illa. Tapi yang ni lebih kepada hasar. Hasar mana dia hanya limit kan. Nama dia tu memang tujuan dia digunakan untuk khas untuk hasar saja. Kalau istisna ni untuk kecuali kan. Kecualikan saja. So kecualikan tu dia lebih umum lagi. Umum. Macam ja'al qaum. Ja'al qaum illa Zaidan. Illa Zaidan. So dia hanya nak illa Zaidan. Illa Zaidan. Dia bukan nak kata hanya Zaid. Dia tak kata gitu. Dia nak kata ja'al qaum illa Zaidan. Dia nak kata kecuali Zaid yang tak mari. Kecuali aja. Mengecualikan satu. Sebab tapi kalau buah ma sini, ma ja'al qaum illa Zaidan. Apa? Zaid yang sebenarnya. Mana hasar, hanya Zaid saja. Lebih kepada hasar. Hasar. Mana? Tak, kalau ja'al qaumu illa Zaidan, ja'al qaumu illa Zaidan, Zaid tak mari. Ja'al qaumu illa Zaid. Zaid mari ke tak? Tak mari. Kalau ma ja'al qaumu illa Zaid,
Zaid mari ke tak? Mari. So fokus dia sini bukan masalah mari tak mari. Masalah hanya. So kita terjemahan tu hanya. Sini hanya sebut kecuali saja. Kalau istisna sebut kecuali. Tapi kalau hasar kena sebut hanya. Itu aja. So dia nafi, kemudian syibih nafi. Syibih nafi, seperti nafi saja. Iaitu nahi dan juga istifham. Syibih nafi. Apa lagi? Macam mana kita nak kena hasar tak hasar? Macam mana nak kena hasar tak hasar ke istisna? Cara nak kena dia, kita buang dua-dua. Kalau kita buang huruf nafi tu dengan ada tu nafi, adawat dia tu, makna dia tu boleh difahami tak boleh difahami? Kalau boleh difahami, hasar. Kalau tak boleh difahami, istisna. Contoh, nanti bagi contoh, tak ada contoh tak nampak. Contohnya kita bagi. Ma jaa illa Zaidun. Jauh sangat tak? Ma jaa, tidak datang melainkan Zaid, illa Zaidun. Baik, kita buang ma, buang illa. Apa akan jadi? Jaa. Boleh faham tak? So hasar ke istisna? Hasar lah. Bila kita buang ni, tinggal ni. Ayat ni boleh difahami. Hasar. Hasrun. Ma qara'tu al-kitab illa safhatan. Ma qara'tu al-kitaba illa safhatan. Aku tak baca kitab melainkan satu page saja. Satu page kan? Satu muka surat je. Cuba buang ma, buang illa, tulis qara'tu al-kitaba safhatan. Boleh? Betul ayat tu? Tak boleh. Mana betul ayat? Bahasa Melayu betul lah, Arab betul. Saya membaca kitab satu page. Saya membaca kitab satu page. Bahasa Melayu betul lah, Arab mana betul? Saya membaca kitab satu page. Dia tak boleh nak jadi. Kita nak kata apa? Kita nak kata dia sifat, tak boleh. Kita nak kata hal, tak boleh. Dia bukan sirah hal. Kan? Melayu boleh lah. Melayu boleh. Qara'tu al-kitaba safhatan. Kalau sifat as-safhatan.
Tak boleh nak buat sifat. Macam mana nak buat sifat? Tak boleh. So, ini istisna. Ini istisna. Dan satu lagi, kalau nak kenal dia, kalau kita kata Ja'a Ja'al qawmu illa Zaidan. Illa Zaidan. Semua kaum mari melainkan Zaid. Istisna ke hasal? Istisna ke hasal? Ja'al qawmu illa Zaid. Istisna ke hasal? Mudah aja kan? Istisna lah, sebab kalau hasal dia kena ada ma, kan? Kena ada hal ke, kan? Larangan ke, nahi. Buat ni buat ilah. Ni tak payah dah buat dah, sebab mak dah tak ada dah. Awal-awal lagi dah. Syarat hasal ni dia kena nafi kan? Nafi ni awal-awal lagi dia kata. Hasal nafi. Ayat tu nafi ataupun ayat istifham, ayat nahi. Orang tak mari hari ni rugi. Ini baru. Dia tak tengok dah video. 14 tu. 14 Kan yang hasal memang kita tak sebut pun dalam nota kita pun. Tak detail kan. Tak sebut pun hasal. Ada istisna je kan. So al-fasikin maf'ulun bih. Maf'ulun bih. So maknanya dia maknanya kalau kita buat yudillu bihi al-fasikin je lah. Yudillu maknanya Allah menyesatkan al-fasikin. Bukan al-fasikin ni maf'ulun bih. Kalau tak ada illa pun. Betul tak? So dia maf'ulun bih lah. Allah menyesatkan orang fasik. So ini di tempat maf'ulun bih. So jumlah ni wa ma yudillu bihi illa al-fasikin. Kalau kita kata dia isti'nah, so la mahalla laha minal i'rab. Wal jamlatu la mahalla laha minal i'rab. Ada berapa dah kita kata la mahalla laha minal i'rab? Begitu. Mula-mula saya bagi 7 kan. Kemudian naik 2 lagi 9. Kan? 2 lagi aku tak mari, saya nak tambah lagi sikit lagi. Kan? Jadi 11. Tambah satu lagi ialah jumlah yang bermula dengan huruf-huruf ibtidaiyah. Mana 10? Yang ke 10? Mana-mana jumlah yang bermula dengan huruf ibtidai.
So huruf-huruf ibtidai ni banyaklah. Macam yang bermula dengan makafah. Sini kita kena buat yang ni. Yang ke bawah ke 10 kan? Yang ke 10 huruf yang bermula dengan ayat yang bermula dengan adawat ibtidaiyah. So adawat ibtidaiyah ni bagi 3. Satu yang bermula dengan makafah. Makafah. Ma yang menyebabkan tak berfungsi kan? Macam innama, ma yang menyekat. So disebut innama tu ma, inna tu tak lagi beramal. Ada amal. Kalau biasanya kata ada ma, inna zaidan. So innama zaidun. Innama zaidun. So innama lagi annama, laitama, ada semua yang laitama dan sebagainya. Kan? Kama ka'annama. Ada nombor belakang. Ya, ada mama belakang. Kemudian selepas iza fujaiyah. Iza fujaiyah. Iza fujaiyah. Iza yang bermakna tiba-tiba. Misalnya kharajtu, aku keluar, tiba-tiba hujan turun macam ni. So, fa'idha sama, tiba-tiba matahari, langit tumtiru, hujan. Kharajtu, saya keluar. Fa'iza, tiba-tiba. Ini mana jumlah la mahalla la minal i'rab lah, sebab dia mula dengan iza fujaiyah. Fujaiyah. Fuja. Kemudian huruf-huruf seperti huruf-huruf seperti huruf ataf pun termasuk huruf ataf, ama, kan? Bal, lakin, hal, manafiyah yang bukan hijazi. Yang hijazi itu dia menasabkan kan? Dia macam laisa. Kalau hijazi manafi saja. Ma yang tidak beramal kan? Bainama, bainama yang dah ada atas kan, bainama dan illa. Jumlah selepas illa. Yang ke-10 Yang ke-11 jumlah selepas si bawah tak ada ugi dia. Selepas adawat tahdid. Tahdid mana? Gesaan, ancaman dan sebagainya kan. Macam halla, lauma. Ini tengok huruf tahdid ni, tengok nota saya yang terakhir sekali. Huruf-huruf ma'ani ada huruf tahdid.
dan laula. Lauma laula. Lauma. Video ada. Video jangan orang tengok. Jangan orang tengok. Hantar je tengok. Saya nak beradak 1 jam di situ. So kalau waw tu waw haliyah, maka jumlah tu sendiri jumlah haliyah tu. Jumlah haliyah mestilah nasab, mansub. Bismillah. Yang ke seterusnya alladhi. Hanyut tu mana ni? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Orang-orang yang naqada yanqudu, memutuskan janji dengan Allah selepas perjanjian mereka, kan? Dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan, iaitu an yusala, apa yang Allah perintahkan untuk menyambung. Ini dia putuskan, sama ada silaturahim ke apa ke, kan? Dan apa lagi mereka buat? Wa yaqta'u, kemudian wa yufsidu. Dan mereka juga melakukan kefasadan di atas bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi, al-khasiruna. So alladhi ni macam mana? Illa al-fasikin alladhi ka? Melainkan orang-orang fasik yang memutuskan apa? So alladhi isim mausul, ismun mausulun, dia di tempat jar dia kata sini, sifat kepada fasik. Okey, fasik nakirah ke makrifah? Ni fasikin makrifah, allazi makrifah. So bolehlah jadi kata sifat, kan? Dan kita dah beritahu dulu pelajaran berapa itu, di antara kalimah selain daripada kata sifat itu sendiri boleh menjadi sifat, ialah isim mausul. (53) saya ada cantik, saya ada buat catatan yang dulu. Surat 53 saya ni, masa kita bahaskan tentang apa? Muka surat 38, masa kita bahaskan zalikal kitabul la raiba fihi tu, kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqilu. Masa tu sifat saya bagi pecah pada sifat isim mustaq, isim muawwal dan muawwal bil mustaq. 3 kalau ingat dulu. Masa kita hurai alladzina yu'minuna bil ghaib, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bihi, alladzina yu'minu. Masa tu kita hurai, masa saya sebut ada 3 jenis kata sifat. Satu isim mustaq, itu biasalah isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, isim tafdil, itu mustaq. Kemudian kita kata jami' tapi kita muawwalkan, macam asadun. Asadun ialah syuja'un. Satu lagi yang muawwal bi mustaq, dia macam isim isyarah, isim syahada, tapi kita boleh takwil dia sebagai mana isim isyarah ni yang menunjukkan al-musyarun ilaih, kan? Isim mausul, makna dia kalau isim mausul kita tambah alif lam. Alif lam bermakna allazi.
Kemudian masuk yang isim fa'il lepas tu. Macam sini alladzina yanqudu artinya al-naqiduna. An-naqiduna. So alif lam ni makna alladzi. Alladzina. Sini jamak artinya alladzina. Alif lam yang masuk pada isim fa'il isim maf'ul. So, dia boleh bermakna allazi. Dulu kita dah bagi kan alif lam huruf, alif lam isim. So alif lam isim ni isim bermakna allazi. Kalau raja-raja tengok belakang tu mesti alim. Faham satu lah. Benar dia kata. Benar. Maka dia sifat kepada fasikina. Fasiki kenapa jar So dia nasab kan. Jadi dia kata sifat kepada fasikin. Sudah. Saya kata isim mausul fi mahalli jarrin. Li'annahu sifatun lil fasikina. Sudah. Tak kenal lah sini. Fi mahalli nasbin lah sepatutnya. Sebab dia kata fasiki ni maf'ulun bih. Betul tak Syekh? Macam mana? Kita salah ke dia salah? Kan? Sepatutnya fi mahalli nasbin. Kerana sifat kepada fasikin. So untuk tu kita boleh tengok orang lain kot, sebab dia pun mungkin ambil tempat lain juga. Tak jalan. Ni. Tak pasal awal. Apalah, tengok di sini. Illal fasikin. Illal fasikin. Ayat ke berapa kita? Al-Baqarah ayat berapa? 28. 26. Tengok cepat ni. Kan? Illal fasikin. Panjang sangat. Ni. Ada baca illal fasiqu pun. Bil bina'il maf'ul. Lagi teruk. Wa ma yudhil illal fasiq. Al fasiqi maf'ulun bih. Kan? Yudhillu. Wa huwa istisna' mufarra'. Kemudian alladhi pula kan? Alladhi. Yang ni detail sangat. Ambil yang pendek sikit. I'rab jadual. Jadual. Sini. Dalam dia pun tak titik dah. Alladzina yanqudu. Al-fasiqi semua maf'ul bih belakang lah.
Alladzina isim mausul mabniyun fi mahalli nasbin. So kita cek kat dia. Fi mahalli nasbin lil fasiqin. Sini nas tulis dah ditahqiq. Kata kemungkinan salah ni saya. Ada pen tak? Bercanggah dengan ayat seperti. Bercanggah lah. Tulis situ fihi khata'un. Sini kan? Kata. Sini fihi khata'un. Wal asahhu, yang asalnya ialah nasb. Ataupun as-sahihu nasbu. Bukan asal lebih sahih lagi, yang sahih lah kan. As-sahihu nasab. Li'annahu sifatun lil fasiqin. Yang kuduna naqada yang kudu, nasara yang suruh. Nun je kita buat. Kalau nak tahu kan, kalau dia buat mudhari' ke, sini kita nak tahu madi, buat nun je. So itu artinya naqada yang kudu, nasara yang suruh. Kalau sirah apa? Kalau daraba yadribu, tulis dot. Kalau sirah tu fa'ila yaf'al, tulis sin. Kalau fa'ula yaf'un, tulis kaf. Karuma yakrumu. Mudah je. Maknanya kalau sini mudhari', kalau sini madi pun kita buat nun. So kita tahulah nasara yang suruh. Kan? Kalau sini yaqta'u kan. So sini kemungkinan sami'a qati'a yaqta'u pun mungkin kan. Qati'a yaqta'u mungkin. So ada dua kemungkinan sini. So sini kalau kita tulis fa, fathah yaftahu. So qata'a yaqta'u. Tak mungkin lagi sami'a yasma'u, sin. Tengok kamus kan. Wa yanquduna fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari'. Oleh kerana dia ni tak ada apa-apa sini, tak ada lan, tak ada lam, tak ada huruf jazim, tak ada huruf nasib, huruf yang menasabkan, so dia automatik jadi marfu'. Marfu' subut nun, adanya nun. Wal jumlatu, ni jumlah ni ada fi'il fa'il. La mahalla laha minal i'rab. Ni alladzina yanquduna. Alladzina yanquduna, yanquduna. Silah kan? So silah termasuk la mahalla laha minal i'rab. Kalau orang tanya kenapa la mahalla laha minal i'rab? Apa maksud la mahalla laha minal i'rab? Ya nasilatul mausul. Apa maksud? Apa maksudnya la mahalla laha minal i'rab? Apa maksud al i'rab? Dia tak boleh jadi mufrad. Tak boleh jadi mufrad yang akan menggantikan tempat nasab, jar apa semua. Mufrad. Kan jumlah ni kan? Jumlah bukan mufrad kan? Jumlah yang boleh ditakwil mufrad saja boleh jadi i'rab. Di tempat i'rab. Macam sini kalau kita takwil mufrad, rusaklah silah. Kerana silah tu mesti jumlah. Silah mesti ayat lengkap, mesti jumlah. Sebab kerana alladhi yang apa, kena cerita dia. Yang kudu.
Yang kudu memutuskan apa tu? Ahdallah, janji Allah. Maf'ulun bih lah kan. Tapi dia mudhafu ilaih lah kan. Ahdu mudhaf, Allah mudhafu ilaih. So ahdu itu sendiri adalah maf'ulun bih. Dan dia ahdu tu maf'ulun bih, kemudian Allah mudhafun ilaih wa mudhafun ilaihi. Kalau Urdu dia i'rab macam mana? Ahad mudhaf, Allah mudhaf ilaih, mudhaf ilaih milkar maf'ulun bih. Mudhaf dengan mudhaf ilaih campur baru jadi maf'ulun bih. Min ba'di misaqihim. Min mesti huruf jar, al-jaru. Ba'di majrur, kerana dia dijarkan. Kemudian jar dengan majrur mestilah bermuta'alliq dengan yang kudu. Muta'alliqani biyang kuduna. Misak ba'd mudhaf. Ba'd tu sendiri mudhaf, walaupun dia majrur tapi dia mudhaf. Misak tu mudhaf ilaih. Kemudian dia juga mudhaf kepada hi. So di sini mudhaf ilaih dan dia juga mudhaf. Yang ini mudhaf ilaih lah. Ini mudhaf. Ba'd majrur tapi mudhaf. Ataupun semua ni, kalau kita kata ni mudhaf ilaih, mudhaf ilaih, jadi mudhaf ilaih kepada ba'di. So dia kata misaqihi, semua. Sini misaqihi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Kalau dia maksudkan semualah. Dan dhamir ni, dhamiru milik siapa tu? Dua kemungkinan dia kata. Satu milik Allah, satu lagi milik ahd. Misak, wasaqa. Wasayati dia kata beza apa? Wasaqa. Ni tolong pasang je. Ni electricity. So misak juga makna agreement, contract. Yang misak. Kalau ahd apa tu? Promise, janji. Jadi janji Allah dengan apa tadi misak ni? Dengan perjanjian. Kontrak. Seolah-olah dia buat kontrak lah. Agreement pula. Kontrak pun sini pakai kontrak sama. Mungkin dia nak beza ni misak dengan ahd nanti kan. Pak misak lepas fawaid nanti. Fawaid kat fawaid dia. Ada ni. Ada dia bincang.
Tak ada pun. Tak ada kan? Tak ada. Dia nak bincang pasal haji. Ha? Fil misak tu? Ataupun tempat lain tahu lah. Okey, tengok. Ya'udu ala Allah. So kalau kembali kepada Allah, mestinya dia kata orang-orang yang memutuskan janji Allah selepas perjanjian mereka dengan Allah lah, ataupun selepas perjanjian yang mereka lakukan terhadap janji tadi kan. Perjanjian atas perjanjian mereka yang lakukan. Wasayati akan datang tafsirun tarifun yang aneh mengenai misak dalam fawaid. Tapi tak ada. Ataupun ada lagi ayat yang ada misak. Wa iza akhadha rabbuka min wa iza akhadha rabbuka min ba'di awan akhadha. Misak. I'rabul Quran. Ayat 63. Ayat 63. So ayat 63 nanti. Situ pun ada. Ada tak? Fawaid. Di fawaid dia. Ayat 63, 61, 62, 63. Bab fawaid. Fawaid laula tak ada juga. Tak ada. So tak ada, mungkin kita tengok di i'rabul Quran. I'rabul Quran. Itu Al-Misak. Al-Fawaid. Al-Misak. Tak ada sini. Dia sebab hari itu macam tak Tak ada. Kadang dia lupa kok. Tak tahulah, nanti kita jumpa lah. Kalau jumpa kan. Tak jumpa macam mana? Ada Al-Misak saja. Sembilan belas tempat ada misak. Ada dak uraian. Mana? tadi baik. Baik. Uraian tak ada. Iraq.
Iraq. Sini kalau ada. Ada. Kira tu. Ni mungkin ni. Atau saya hati sir wasfu misak bila ni pun saya hati juga. Banyak janji dia akan datang kita apa maksud misak bil ghalas. Ini adalah huraian dia sikit, isti'arah makniyah ni kan, mengenai misak fi wasfil misak bil ghalas. Tapi ni bab balaghah kan, bukan bab fawaid. Okey. Apalah. Panjang siapa habis Wa yaqta'una ialah ataf. Ataf kepada mana? Wa yanquduna satu. Sini wa yaqta'una. Bismillah. Wa yaqta'una atfun ala qawli wa yanquduna. Wa yaqta'una ma sama juga isim mausul. Ismun mausulun di tempat nasab. Fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan. So amara fi'il madhi. So kita nak buat apa ni? Buat nun ke, mim ke, sin ke apa ni? Amara. Amara ya. So nun ke? Nun ke sin? Nun lah. Nasara yang suruh. Amara ya'muru. Fi'lun madhi. Dan fi'il madhi lah mabni asal. So dia fi'il madhi, mabniyun. Ini mabni ni fi'il madhi asal. Alal fathi. Kerana bagi atas belakang tu, huruf tu bagi atas, panggil alal fathi. Allah fa'il dia fa'ilu amara. Bihi jar majrur. Jarun huruf jar, hi majrurun. Dan dia milik amara. Sebab amara biasanya guna bi. Muta'alliqa ni bi amara. An yusala tu apa benda? So an mestilah huruf masdar kan? So an ialah harfun masdariyun wa nasbun. Ni dah sebut dah minggu lepas tu. Kan sepatutnya sini ada harfu apa? Harfu nasbin kan? An harfu nasbin. So bila dihazafkan mudhaf ilaih akan mengambil tempat i'rab harf, i'rab mudhaf. Sini kita tak boleh nak ataf sini. Sebab sini dah bertanwin. Haraf ni bukan segi sini. Sebab ini bertanwin ni. Sini kalau kita masuk sini dia tak ada tanwin. Harfu nasbin. Tapi huruf harf tak ada. Sebelah ni dia hazaf kan. Bila hazaf ni kena ambil tempat dia. Tempat i'rab dia. Nasbun. An harfun masdariyun. Yang ni kita baca harfun sebab ini ada kata sifat. Ada kata sifat. Kalau dia tak ada, dia kata harfu saja. Sini harfu jarrin
wa nasbin. Boleh lah. Ni pun atas pada sini, yang ni atas pada sini. Yang ni pun milik yang ni, yang ni pun milik yang ni, kan? Wayusala fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli. Bentuk dia ni ialah bentuk fi'il mudhari' yang majhul. Ini asalnya wasala. Asalnya wasala. Kalau ini bina ma'ruf, bina majhul, wusila. Untuk mudhari' wasala yasilu. Yasilu. Majhulnya yusalu. Yusalu. So Arab kata wasala asy-syai' wasala asy-syai' dia wasala asy-syai'a bisyai'i. Dia menyambungkan, dia mengumpulkan. Ini jamaah. Sama dengan mana jamaah, dia mengumpulkan, dia menyambungkan. Fi'il mudhari' majhul. Mudhari'un mabniyun lil majhul. Dhamir oleh kerana dia majhul maka kita panggil naib fa'il. Ganti kepada fa'il, kan? So naibul fa'il ialah ada dhamir mustatir yang tersembunyi situ, takdir dia huwa. Dan an ni plus yusala, an dia panggil wama fi hayyiziha. Fi hayyiziha, dan apa yang di dalam ruangannya, hayyiziha, dalam ruangan dia. An bersama dengan apa yang dia rangkumi, hayyiziha. Ditakwil, pada takwil artinya ditakwil sebagai masdar. Fi ta'wili masdarin. Ini pun sama, masdari, dan dia adalah badalun. Badalun kepada dhamir bihi. Yang ni, yang apa yang Allah perintahkan itu bukanlah tidakkah perkara yang Allah suruh sambung. Dia orang putus segala-galanya, Allah suruh sambung, kan? So yang Allah suruh sambung tu bukan he yang ada dhamir tu, kan? Yang Allah perintahkan lah yang suruh sambung tu. So he dengan an yusala tu benda yang sama. So he tak berapa faham, so kita jelaskan an yusala. So nak suruh nampak, oleh kerana masdar makna waslihi. So maknanya yang ni bukan bukan mazid, tapi mujarrad. Sebab ni waslihi, wasal. Sebab apa? Sebab kalau wasala ni asalnya sampai, wasala bihi mana suruh connect. So dia akan menjadi muta'addi dengan huruf jar. Muta'addi dengan huruf jar. So baru boleh buat majhul. Kalau wasala saja tak boleh buat majhul. Ini suruh Hamizi potong lah. Banyak sangat sini kita duduk mendengung sini, kan. Terus kepada ni lah. Wasala bihi. So makna dia, wal makna masdar tu ialah wa yaqta'u. Kita ambil balik wa yaqta'u. So ma amara tu dah ada ayat tu, kan, ayat yang sama.
Mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan. Amarallahu bi, Allah perintahkan bi untuk sambungnya, waslihi untuk menyambungnya. So waslihi itu ambil mana? Ayu salat. Sebab an itu akan menjadikan yusal itu berbentuk masdar. So masdar sama aja, sama ada binaan majhul ke binaan ma'ruf ke, masdar tetap satu je. Ataupun an yusala ni kita kata dia maf'ul li ajlihi. Dua. Satu tadi kita kata dia ni takwil masdar. Dia ni badal. Yang pertama dia badal kepada hi. Yang kedua dia maf'ul li ajlihi. Kerana maf'ul lahu. Li ajli maf'ul yang bermakna kerana. So maf'ul li ajlihi ialah masdar. Maf'ul li ajlihi masdar yang digunakan untuk makna kerana. Macam kumtu, saya bangun, ikraman li Zaidin. Saya bangun kerana menghormati Zaid. So ikraman ni masdar, akrama yukrimu ikraman. Tiba-tiba aja mana masdar mari tiba-tiba aja bagi atas, so makna dia kerana. Mana kerana? Kalau akramtu, saya memuliakan Zaid. Saya memuliakan Zaidan ikraman, itu mafhum mutlak pula. Sebab disebut fi'il itu yang sama. Saya menghormati Zaid dengan satu penghormatan. Yang ini saya bangun kerana menghormati Zaid. Ada kerana tu. So sini, oleh kerana kita dah takwil dia sebagai masdar, ayu salat. Jadi maknanya so dia orang ni memutuskan, jadi makna dia akan jadi wa takdiru, makna dia akan jadi so mereka memutuskan janji selepas mereka berjanji dengan Allah dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa tu? Wa yaqta'una ma amarallahu bihi kerana mana? So sini akan jadi karahiyata an yusala, ataupun mana li alla supaya yusala, mereka tidak akan menyambung. So macam mana jadi ayatnya? Alladzina yaquluna anallahi ba'da mithla wa yaqta'una ma mereka memutuskan apa yang Allah betul lah. So mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan. Mereka putuskan supaya tidak bersambung lah, supaya tidak disambungkan benda tu, supaya tak jadi sambungan. So mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan, iaitu Allah perintahkan ialah supaya bersambung kan. So kerana mereka benci karahiyah, kerana mereka bimbang ataupun benci kepada bersambungnya benda, disambungnya benda, ataupun kerana supaya li'alla, supaya benda tu tidak bersambung, li'alla, agar tidak bersambung. Wa yufsiduna, ini ataf kepada wa yaqta'una. So mana ayat dia nanti berapa dah ada? Alladzina yanquduna alladzina yang
wa yaqta'una alladhina yufsiduna. So dia kata wa yaqta'una, atah kepada yaqta'una, dan fil ardu mestilah muta'alliq dengan yufsiduna, yang milik yufsiduna. Al-jaru wal majruru fi muta'alliqani bi yufsiduna. Ulaika, inilah isim isyarah, ismu isyaratin, ismu isyaratin, mudhaf ilaih, dan dia mabniyun. Oleh kerana dia berakhir dengan ulaika, ulai. Betul lah, ulai alal kasri. I ni ya asalnya. Ka ni khitab. Ka ni huruf kitab, kamu yang di depan. Ni kamu. Asalnya ulai saja. Sebab tu dia kata mabni alal kasri. Tapi dia ni mula ayat kan. So mula ayat dia mubtada'. Oleh kerana dia mabni fi mahalli rafa'. So fi mahalli rafi mubtada'in ya. Hum dhamir fasal. Sebab biasanya kalau mubtada' khabar ni ma'rifah, sama-sama ma'rifah, so kita kena ada satu dhamir lah, supaya takut jadi ini isim isyarah, ni musyarun ilaih. Takut jadi orang-orang yang rugi itu, takut jadi makna gitu. Sebenarnya dia nak kata mereka itulah orang-orang yang rugi. Gitu. So bukan kuat. Ini ayat, itu bukan ayat. Okay, this man. This is a man. Lain kan? This man dengan this is a man. So ulaika hum dhamir fasal kita panggil. Dhamiru faslin ataupun dhamiru imadin. Dhamir untuk meneguhkan, menguatkan. So la mahalla lahu. Oleh kerana dia, so dia tak ada i'rab lah, sebab dia dhamir kan. Dia tak guna ha sini, bukan la laha. So hu ni dhamir ni muzakkar kan. So lahu. Biasanya kita sebut la mahalla laha ha tu jumlah. Al khasirun khabaru ula, predikat kepada ulaika. Boleh juga kita i'rab hum tu mubtada' baru. Yang kedua mestinya ulaika mubtada'. Humul khasirun tu ayat baru kan. Ni biasalah macam zalikal kitab gitu kita. So, sini jangan jadi hum ulaika humul khasiruna. So sini ni yang kedua, ini mubtada'. Ini mubtada'. Ini khabar. So mubtada' khabar jadi khabar kepada mubtada' ni. Ini untuk i'rab yang kedua. Kalau yang tadi tu yang ni, ini mubtada', ini khabar je. Yang ni dhamir fasal je. Pisah je. La mahala min al-i'rab. La mahala min al-i'rab. Ini kan la mahala min al-i'rab. So ulaika laka, bagi kamu, an boleh kamu meng'irabkan, an tu'riba. I'rabkan hum ini sebagai mubtada'an. I'rab humu sebagai mubtada'an. Walaka an tu'riba humu mubtada'an. Wal khasiruna khabarahu. Sehingga walaka an tu'riba al khasiruna khabarahu. Okay, sekarang ini dah ada mubtada' khabar, artinya jumlah ismiyah. Wal jumlatu ismiyatu, yakni
ulaika humul khasirun, jumlah ismiyah. Dia itu adalah bukan yang ni, humul khasirun. Humul khasirun adalah mubtada kan sini, humul khasirun. Mubtada khabar. Dia itu adalah khabar kepada mubtada. So fi mahalli raf'i khabari ulaika.